Yang ni cikgu akan bubuh dalam YouTube nanti nah. Cikgu pesan siap-siap. Okey. Konten. Okey, nampak tak cikgu punya pembesarkan slide tu? Nampak. 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 Bab Kita 1 Warisan Negara Bangsa. Okey, baiklah hari ini kita akan belajar tentang bab 1 lagi, warisan negara bangsa di bawah tajuk kecilnya latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Hari ini kita belajar 1.2 pula nah. 1.1 belajar kan? 1.1 itu semua belajar kan? Ya. Hari ini kita belajar 1.2 pula. Okey, 1.2 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kalau 1.1 itu ciri-ciri negara bangsa alam Melayu kan? Ingat lagi tak? Ingat. Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu semua ada apa? Kalau ciri-ciri negara bangsa alam Melayu 1.1 itu. Ada 4 kan? Apa formula dia? Empat. Ya. Raja Udang. Apa formula dia? Ramli? Ya, Ramli Wira Udang. Pandainya semua. Raja Wira Udang. Ni yang cikgu sayang ni. Okey, hari ni kita akan belajar 1.2 lah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita tengok slide seterusnya no. Okey, untuk latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Semua sekali ada 4 latar belakang yang akan dipelajari. Yang pertama kita dah belajar ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ada 4 semuanya. Ramli Wira Udang. Ramli tu ingat lagi dah? Ramli tu merujuk dah apa? Raja. Wira tu ada apa benda? Wira tu wilayah. Ada dua. Wi tu apa? Wilayah. Wilayah pengaruh. Ra tu apa? Rakyat. Rakyat. Ya, pandai. Last sekali udang tu apa? Undang-undang. Undang. Pandainya semua. Okey, hari ni kita akan masuk yang kedua pula, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Lepas ni kita akan belajar keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan last sekali peranan pemerintah dan juga raja. Ya. Okey, kita masuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni adalah merupakan kesinambungan kepada ciri-ciri negara bangsa yang ada di alam Melayu. Ada 4 ciri yang asas tadi tu. Yang mula-mula kita belajar. Yang Ramli, Wira, Udang. 4 ciri asas tu ada di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Cuma dia tambah lagi bagi kerajaan dia jadi sangat kuat lagi. Jadi kerajaan yang menjadi kesinambungan kepada alam Melayu yang sebelum ni dibawa pula kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya Kesultanan Johor Riau. Antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Johor Riau, Kesultanan Melayu Melaka ni sangat kuat. Sebab tu kita belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita lihat satu persatu. Kalau Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15, Johor Riau abad ke-16. Okey, tengok ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka semua sekali ada 6. Yang pertama dia ada kerajaan, yang kedua dia ada lambang kebesaran. Lambang apa? Lambang kebesaran. Yang ketiga dia ada wilayah pengaruh juga. Yang keempat dia ada rakyat, yang kelima dia ada undang-undang dan yang keenam dia ada kedaulatan. Dia punya formula untuk 6 ciri ni adalah kera lempang, wira udang, bulat. Kenapa kera lempang, wira udang? Sebab wira udang tu berbentuk bulat, gemuknya wira udang tu. Jadi kera lempang tu apa? Kera lempang, wira udang, bulat. Bulat. Okey, tengok penerangan formula. Kera tu merujuk kepada kerajaan. Kera tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kerajaan. Kemudiannya lempang. Lempang merujuk kepada lambang. Apa persamaan lempang dengan lambang? Persamaannya pada huruf L di depan dengan ANG di belakang. Lempang merujuk kepada lambang. Kemudiannya wi merujuk kepada wilayah. Ra merujuk kepada rakyat. Udang merujuk kepada undang-undang. Dan bulat merujuk kepada kedaulatan. Kedaulatan berasal daripada perkataan apa? Siapa boleh abang cikgu? Kedaulatan berasal dari perkataan apa?
Kedaulatan, kalau memakan berasal daripada perkataan makan kan? Ya. Kalau meminum daripada perkataan apa? Minum. Minum, pandainya. Jadi kedaulatan asal daripada perkataan apa? Daulat. Daulat. Wah, pandainya. Okey, bagus. Jadi kedaulatan tu berasal daripada perkataan daulat. Daulat cikgu ubah menjadi bulat. Persamaan pada sebutan apa? Sebutan lat di belakang. Jadi bulat tu merujuk kepada daulat. Jadi apa formula untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Kera, lempang, wira, udang, bulat. Kera tu adalah kerajaan, lempang tu adalah lambang, wira ada dua perkara, wilayah pengaruh rakyat, udang undang-undang, bulat tu adalah kedaulatan. Okey, cikgu nak minta kepada semua pelajar yang ada pada pagi ni cuba hafal. Ikut formula kera lempang. Kera lempang siapa ni? Kera lempang, wira udang bulat. Okey, cuba hafal dan lepas ni beritahu cikgu apa maksud setiap satu formula tu. Apa maksud kera, apa maksud lempang, apa maksud wira. Wira, wah hebatnya wira. Apa maksud udang dan apa maksud bulat. Cikgu sebut nama dan beritahu apa yang kamu ingat setiap satu perkara tu. Kera, lempang, wira, udang, bulat. Boleh hafal? Cikgu tak tukar ni cikgu. Ha? Cikgu tak tukar tu. Skrin tu. Skrin tu cikgu dah buat view dah. Tak dapat ya? Tak. Dapat bab 1 warisan negara bangsa tu je. Lah, tak masuk ke? Dah. Dah, Patutlah. Patut pun tak ada siapa bagi respon. Kera, lempang, wira, udang, bulat. Oh, betul-betul dia tak masuk. Siapa tak masuk ah? Start. Cikgu masukkan lagi no. Okey. Jadi pelajar yang pastinya pelajar kena ingat ada 4 je ciri. Ada 6 semua ciri. Kera, lempang, wira, udang, bulat. Okey, cikgu dah keluar dah. Kalau cikgu view balik, buat slide show tengok. Dapat tak? Nampak. Dapat. Okey, cuba hafal kat cikgu satu persatu. Nanti cikgu panggil nama. Apa dalam tempoh 2 minit nam? Apa itu kera, apa itu lempang. Lempang tu tampak. Wira tu ada 2 perkataan. Udang tu apa, bulat tu apa. Ya tak apa. Siapa yang kata ada mic rosak tu tak apa lagi masuk balik. Kera lempang. Okey, boleh dah kau belajar cikgu. Apa ikut formula tu? Kera, lempang. Kera, lempang apa? Kera, lempang, wira, udang, bulat. Cikgu nak panggil nama ni, boleh ke? Siapa nak volunteer dulu jawab? Bagi tahu maksud tak apa dah. Apa maksud kera, apa maksud lempang, apa maksud wira, apa maksud udang, apa maksud bulat tu? Saya. Siapa dia tu? Farah. Okay, Farah, dipersilakan. Apa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, Farah? Formula dia kera. Semua ada berapa dulu, Farah? Ada berapa ciri? 6. Apa ciri? Ya, cikgu. Ya. 6. 6 lah saya. 6. 6, cikgu, 6. Ya, ada 6. Okey, teruskan Farah. Apa formulanya? Kera, lempang, wira. Ya, cikgu. Kera, lempang, wira. Yang bulat. Kera, lempang, wira apa? Yang bulat. Ya, kera tu apa, Farah? Beritahu satu. Kera tu apa? Lempang tu apa? Wira tu apa? Kera tu kerajaan. Lempang Okey, bagus.
Lempang tu lambang. Okey, lagi. Wira. Wira tu wilayah. Wi tu wilayah. Ra tu Hmm. rakyat. Okey. Udang. Udang undang-undang. Okey. Bulat. Tu kedaulatan. Ya, bagus. Tahniah Farah. Cantik tu, pandai Farah. Okey. Siapa lagi yang lain pula? Siapa lagi volunteer nak bagi? Nak bagi tahu cikgu? Siapa lagi? Cepat. Tahniah Farah. Saya Nabila. Nabila. Okey, teruskan Nabila. Ada berapa ciri semua Nabila? Ada 6. Okey, formulanya? Kerang, lempang, wira, udang bulat. Okey, kera tu apa Nabila? Beritahu satu-satu. Kera tu kerajaan, lempang tu lambang, Okey. tu wilayah, ra tu rakyat, udang tu undang-undang, bulat tu kedaulatan. Okey, tahniah Nabila. Wah, pandai Nabila dan juga Farah tadi. Okey, yang lain-lain siapa lagi? Cepat-cepat sebelum cikgu panggil nama. Saya Siapa dia? Jiha. Wajiha. Ya cikgu. Okey, Wajiha teruskan. Ada berapa ciri-ciri semua Wajiha? Ciri-ciri negara bangsa dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ada berapa ciri? Ada 6. Boleh dah? Formula dia kera lempang kera Kera lempang apa? wira udang bulat. Okey, kera tu apa? Kera tu kerajaan. Okey, lagi. Kera Lempang. lempang lambang kebesaran. Okey, lagi. Wira udang bulat. Wira wilayah pengaruh. Udang undang-undang. Bulat Wira, ra pula. Wilayah, ra tu bang. rakyat. Ya. Udang, undang-undang. Last sekali. Bulat. Dia tak tahu. Bulat. Lat di belakang dia. Daulatan. Kedaulatan. Ya, okey. Tahniah Wajiha. Okey, siapa lagi nak beritahu? Saya cikgu. Aisyah. Okey, teruskan Aisyah. Beritahu ada apa ciri lu dan beritahu formula dah. Ciri-ciri dia ada 6. Okey, formula. Dia kerajaan, lempang, wira, udang belat. Wah, kerajaan gaya lempang. Kera. Ya. Okey, beritahu apa maksud setiap satu formula tu? Kera kerajaan. Okey. Lambang kebesaran. Okey, pandai. Pengaruh. Ra rakyat. Udang undang-undang. Bulat kedaulatan. Okey, tahniah Aisyah. Wah, pandai-pandai semua pelajar cikgu. Okey, siapa lagi? Saya. Siapa dia? Balkis. Okey, Balkis, teruskan. Beritahu ada apa ciri lu, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka dan beritahu formula dia. Berapa ciri lu? Ada 6 ciri. Okey, formula. Formula dia kera, lempang, wira, udang, bulat. Okey, kera tu apa? Kera tu kerajaan, lempang tu lambang kebesaran, wi Okey. tu wilayah pengaruh, ra Okey. tu rakyat, Okey. udang tu undang-undang, bulat tu kedaulatan. Wah, tahniah lancar Balkis. Tahniah bagus, pandai. Okey, siapa lagi? Saya. Siapa dia? Rabiatul lah. Ya. Okey, teruskan. Ada berapa ciri dan apa formula dia Rabiatul? Ada 6 ciri. Formula dia kera, lempang, wira, udang, bulat. Okey, beritahu satu-satu kera tu apa? Kera tu kerajaan, lempang tu lambang, wi tu wilayah, ra tu rakyat, udang tu undang-undang, bulat tu kedaulatan. Wah, bagus. Tahniah Rabiatul. Pandai juga. Okey, yang lain-lain siapa lagi? Saya. Siapa tu? Ulfa. Okey, Ulfa, teruskan. Ada berapa ciri kerajaan negara bangsa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan apa formula dia? 6. Ada 6 ciri dia. Formula dia kera, lempang, wira, udang, bulat. Okey. Kera tu kerajaan. Lempang tu lambang kebesaran. Okey. Wi tu wilayah pengaruh. Ra tu rakyat. Udang tu undang-undang, bulat kedaulatan.
Okey, bagus Ulfa. Okey, permintaan cikgu nak seorang lagi. Sebelum cikgu nak masuk setiap satu ciri. Siapa lagi nak beritahu seorang lagi? Saya. Siapa? Auni ya. Ya. Ya, okey, Auni beritahu ada apa ciri? 6. Apa formula dia Auni? Kera lempang wira udang bulat. Okey, beritahu satu-satu maksud dia apa? Kera tu apa? Kera tu kerajaan, lempang tu lambang kebesaran, wira tu itu wilayah pengaruh, ra rakyat, udang tu keunggulan undang-undang, bulat tu kedaulatan. Okey, bagus Auni. Sangat lancar. Pandai semua pelajar-pelajar cikgu pada pagi ni. Walaupun pagi ni semua dah sarapan ke? Tengok semangat sangat ni. Dah. Ya. Pelajar-pelajar lain nanti bila cikgu dah terang setiap satu isi tu beserta huraian dia, siapa lagi yang dah ingat semua ciri-ciri tu boleh bagi tahu kat cikgu. Pelajar-pelajar lain cikgu akan tanya setiap seorang perseorang yang dah hafal dah, bagus, tahniah cikgu ucapkan. Yang lain cikgu akan terang lepas ni, lepas cikgu terang slide satu persatu. Okey, kita akan tengok satu persatu setiap isi beserta huraian dia. Boleh nak semua? Boleh. Boleh. Okey, kita masuk yang pertama, ciri yang pertama tadi kera iaitu kerajaan. Tengok bila disebut kerajaan. Kerajaan ni dia berasal daripada perkataan kera ke raja. Raja, pandainya. Ya, jadi kerajaan tu dia berasal daripada perkataan raja. Dia bukan kera noh. Raja mana boleh jadi kera? Raja. Raja ni kalau tambah ke dengan an di belakang menjadikannya kerajaan. Jadi bila disebut kerajaan, kerajaan muncul kerana adanya raja. Ya, betul. Kalau tak ada raja dia takkan jadi kerajaan. Dia akan jadi ke dengan an je. Betul tak? Betul. Okey, jadi kerajaan muncul. Macam mana kerajaan boleh muncul? Kerajaan muncul kerana adanya raja. Ya. Bila disebut raja, raja adalah pemerintah tertinggi. Raja tu siapa? Raja adalah pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Ya. Raja wajib dibantu oleh siapa? Oleh pembesar. Pembesar ni bukan orang yang berbadan besar noh. Dia adalah pembesar. Dia tak semestinya badan besar dan dia tak semestinya seberat 2 kilogram. Dia adalah golongan pembesar. Jadi raja wajib dibantu oleh siapa? Oleh pembesar. Ya. Jadi bila disebut kerajaan, kerajaan muncul kerana adanya siapa? Raja. Raja. Bagus. Bila disebut raja pula, raja tu siapa? Raja adalah pemerintah Tertinggi. dan raja dibantu oleh Pembesar. pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, tengok. Contohnya, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pembesar berapa lipatan? 4 lipatan. 4 lipatan, pandainya. Jadi pembesar 4 lipatan inilah yang membantu raja. Okey, selepas kedatangan Islam, gelaran raja ditukar kepada apa? Sultan. Kalau sebelum Islam raja kita panggil raja lah. Tapi selepas Islam kita tak panggil raja dah, kita panggil apa? Sultan. Jadi raja dengan sultan tu sama ke beza? Sama je. Sama je. Sebab bila disebut raja, raja adalah pemerintah tertinggi. Dan bila disebut sultan, sultan ni adalah pemerintah tertinggi juga. Cuma beza istilah raja dengan sultan. Dua-dua ni adalah pemerintah tertinggi. Ya. Kalau raja tu istilah daripada agama Hindu Buddha, sultan tu istilah apa? Istilah daripada Islam. Nampak nak pelajar-pelajar cikgu? Dapat cikgu. Ini macam mana boleh wujudnya kerajaan? Sebab adanya Raja. raja, bagus. Bila disebut raja, raja tu siapa dia? Pemerintah tertinggi. Ya, bagus. Raja dibantu oleh Pembesar. pembesar. Bila disebut pembesar, Kesultanan Melayu Melaka ada pembesar tak? Raja. Ya, Kesultanan Melayu Melaka ada pembesar tak? Ada kan? Ada. Apa nama pembesar dia? Pembesar 4 lipatan. Ya, selepas Islam raja tu ditukar kepada apa? Sultan. Sultan. Ya, pandainya semua.
Okey, boleh. Itu ciri yang pertama. Kita masuk ciri yang kedua pula, boleh tak? Boleh. Bagus, kita masuk ciri yang kedua. Wah, semangatnya semua pelajar cikgu. Okey, kita tengok ciri yang kedua iaitu lambang kebesaran. Ya. Nampak nah? Bila disebut lambang, lambang tu bermaksud apa? Simbol. Simbol. Pandainya semua. Lambang tu bermaksud simbol. Simbol bagi sesebuah kerajaan Dan kedaulatan yang dan memerintah. kedaulatan sultan yang memerintah. Jadi lambang tu benda apa? Lambang tu adalah simbol. Kerajaan tadi tu apa? Kerajaan adalah raja. Betul tak? Betul. Ya, kerajaan adalah raja. Jadi kalau lambang ni benda apa? Lambang adalah simbol. Ya, simbol siapa ni? Simbol bagi sesebuah kerajaan. Ya. Dan bila disebut kerajaan, dia mesti ada Sultan. ya, raja sebagai pemerintah. Cikgu ulang balik dah. Yang wajib pelajar kena ingat, apa maksud lambang? Lambang adalah simbol. Simbol bagi sesebuah kerajaan. Sampai situ wajib ingat. Dan kedaulatan sultan yang memerintah tu tak ingat tak apa. Yang penting ingat apa maksud lambang. Lambang tu adalah simbol. Bila disebut simbol, simbol siapa? Simbol bagi sesebuah kerajaan. Ya, pandainya. Okey, kita tengok yang kedua, huraian yang kedua. Contoh lambang. Bila disebut lambang, contoh lambang adalah lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka seperti adat istiadat, warna, nobat, regalia dan cap mohon. Ya, kalau cikgu nak minta dalam nota nanti boleh tulis balik, dan kalau nak ingat, cikgu minta ingat 2 je. Adat istiadat dengan warna. Golongan-golongan raja ni dia ada warna tak? Ada. Raja warna apa? Kuning. Oh, pandainya. Terror semua pelajar-pelajar cikgu. Jadi bila disebut lambang, apa maksud lambang? Simbol. Simbol bagi siapa? Sesebuah kerajaan. Sebuah kerajaan. Ya, Kesultanan Melayu Melaka ada lambang tak? Ada. Apa lambang dia? Ada istiadat. Ada istiadat Dan penggunaan warna. dan warna. Ya, pandainya semua. Okey, jadi kesimpulannya, bila disebut lambang kebesaran, lambang tu membawa maksud simbol bagi sesebuah kerajaan. Contoh lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka ialah ada istiadat dan warna. Okey, cantik. Faham tak sampai situ? Boleh nak pelajar cikgu? Boleh. Okey, jadi sebelum cikgu nak masuk ciri yang ketiga, ingat balik kerajaan tadi. Boleh ingat lagi tak tentang kerajaan? Boleh. Kerajaan tu wujud kerana ada apa? Raja. Ada raja. Ya, bila disebut raja, raja adalah pemerintah tertinggi, pandainya. Raja wajib dibantu oleh siapa? Pembesar. Kesultanan Melayu Melaka ada pembesar tak? Ada. Ya, dipanggil apa? Sistem pembesar. Pembesar 4 lipatan. 4 lipatan. Ya, pandainya. Lepas kedatangan Islam, raja dipanggil apa? Sultan. Pandainya semua. Okey. Kita masuk ciri yang ketiga. Boleh nak? Boleh. Okey. Ramli, kera, lempang, wira, wiru. Wi merujuk kepada wilayah pengaruh. Bila disebut wilayah ni bermaksud kawasan. Apa maksud wilayah? Kawasan. Kalau kerajaan tadi membawa maksud kepada raja, betul tak? Betul. Kalau lambang tadi membawa maksud apa? Simbol. Oh, katanya. Jadi kalau wilayah membawa maksud apa? Kawasan. Ya. Jadi wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan pemerintahan raja. Bila disebut raja mesti ada siapa? Rakyat. Pembesar. Okey, raja dibantu oleh pembesar. Wajib dibantu oleh pembesar. Ingatlah, bila disebut raja, kalau ada raja wajib ada rakyat. Kalau ada raja wajib ada siapa? Ada rakyat. Sebab apa kalau ada raja kena ada rakyat? Dan kalau ada rakyat mesti ada raja. Sebab apa kalau ada raja kena ada rakyat? Sebab
Bila disebut raja, raja wajib ada rakyat. Bila disebut rakyat, wajib ada kaitan dengan raja. Kenapa dua-dua ni tak boleh berpisah? Raja dengan rakyat pasal apa tak boleh berpisah? Saya Kalau tak ada rakyat, mesti takkan ada raja. Ya, biasa tengok ada istilah kerajaan negeri Johor. Raja dan rakyat berpisah Tiada. tiada. Ya, pandainya. Ha, betul. Raja dan rakyat berpisah tiada. Jadi raja dan rakyat mesti tak boleh berpisah. Kalau ada raja, wajib kena ada rakyat. Sebab tu bila disebut apa masuk wilayah pengaruh tadi? Wilayah pengaruh membawa masuk kawasan pemerintahan raja yang diterima oleh rakyat. Mesti ada kaitkan dengan rakyat. Ya. Okey, tengok yang kedua. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas, merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Dulu-dulu nama negara kita bukan Malaysia. Siapa yang lahir sebelum Malaysia, nama tempat tinggal dia dulu adalah Kesultanan Melayu Melaka. Termasuklah sampai ke Patani. Semua tu dulu bukannya kerajaan Siam, tapi dia di bawah kerajaan apa? Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Kita ni adalah daerah-daerah kecil ya dalam Melaka. Tapi lepas British menjajah, British ke Malaysia, jadi nama negara kita bukan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Nama negara kita adalah Malaysia. Sebab tu bila disebut wilayah Kesultanan Melayu Melaka luas merangkumi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Okey, jadi cikgu nak tanya balik. Apa maksud wilayah? Kawasan. Kawasan pemerintahan siapa? Raja. Raja. Bila ada raja mesti ada siapa? Rakyat. Jadi apa maksud dia? Kawasan pemerintahan raja yang diterima rakyat. Kesultanan Melayu Melaka ni luas ke tak luas? Luas. Luas. Dia merangkumi berapa kawasan? Dua. Yang pertama seluruh semenanjung Semenanjung Tanah Melayu. Tanah Melayu dan yang kedua pantai timur Sumatera. Sumatera. Pandainya semua pelajar cikgu. Okey, tahniah. Jadi cikgu nak ulang balik. Bila disebut kerajaan, macam mana boleh muncul kerajaan? Sebab ada apa? Raja. Pandainya. Bila disebut raja, raja tu siapa dia? Pemerintah tertinggi. Raja wajib dibantu oleh siapa? Pembesar. Pembesar Kesultanan Melayu Melaka dipanggil apa? Sistem pembesar empat lipatan. Lipatan. Ya, selepas kedatangan Islam, raja digelar sebagai Sultan. Sultan. Pandainya. Ciri yang kedua tadi, apa maksud lambang? Lambang tu apa dia? Simbol. Simbol bagi sesebuah Kerajaan. kerajaan. Contoh simbol bagi Kesultanan Melayu Melaka ada apa? Dua. Haji ingat dia ada dua. Yang pertama apa? Ada istiadat dengan Warna. Tanya. Okey, last sekali. Apa maksud wilayah? Kawasan. Kawasan pemerintahan siapa? Raja. Ya, diterima ke tak diterima? Diterima oleh rakyat. Ya, diterima oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka, wilayah pengaruh dia luas ke tak luas? Luas. Kawasan ni berapa kawasan? Dua. Yang pertama seluruh. Semenanjung Tanah Melayu. Dan yang kedua? Pantai. Okey, jadi kesimpulan dia bila disebut kerajaan, kerajaan mesti ada raja, lambang bermaksud simbol dan wilayah bermaksud kawasan. Mana? Okey, kita pergi kepada ciri yang keempat, iaitu rakyat. Okey, bila disebut rakyat, apa tanggungjawab rakyat? Setia kepada raja. Bila disebut rakyat mestilah taat dan setia kepada sultan yang memerintah. Apa tanggungjawab rakyat? Rakyat mestilah taat dan setia kepada raja ataupun sultan. Ya. Okey, bila taat setia mesti dikaitkan dengan apa? Patuh, ya. Kalau ada taat, ada setia, satu lagi ada apa? Patuh. Patuh tu patuh kepada apa? Undang-undang. Ya, patuh kepada undang-undang yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ada berapa tanggungjawab rakyat semua sekali?
Ada berapa tanggungjawab rakyat? Dua. Kita semua rakyat kan, ada berapa tanggungjawab rakyat? Dua ke tiga? Tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama apa tanggungjawab rakyat? Taat kepada Ya, yang kedua? setia. Ya, yang ketiga? Patuhi undang-undang. Pandainya. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat mesti ada tiga tanggungjawab. Yang pertama taat, yang kedua setia dan yang ketiga patuh. Patuhi undang-undang. Bagus. Taat dan setia tu kepada siapa? Raja. Pandainya. Patuh pula, patuh pada siapa? Undang-undang. Patuh pada undang-undang. Ya, patuh undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tengok yang kedua contohnya. Rakyat Melaka terdiri daripada dua golongan, iaitu orang Melayu dan orang Laut. Ya, orang Melayu ni warna kukuh, orang Laut warna apa? Biru. Wah, pandainya. Biru. Orang Laut warna hitam, dia kulit warna hitam sikit. Orang Melayu warna kukuh, orang Laut warna hitam. Ya. Kalau dua-dua bergabung dia jadi apa? Ilik. Dua-dua bergabung jadi warna apa? Labu. Wah, pandainya dia. Oh, orang hitam gabung dengan warna kukuh jadi warna kelabu. Wow. Silver. Silver. Silver naik ke mana? Labu. Okeylah. Jadi kesimpulan dia, bila disebut rakyat, terus kena bagi tahu tanggungjawab rakyat. Ada berapa tanggungjawab rakyat semua sekali? Tiga. Yang pertama apa? Taat. Yang kedua? Setia. Yang ketiga? Patuhi undang-undang. Oh, ya pandainya. Rakyat Kesultanan Melayu Melaka semua ada berapa orang? Dua. Semua orang apa? Orang Melayu dan orang Laut. Orang Laut. Warna boleh ingat tak? Orang Melayu. Melayu koko. Orang Laut hitam. Jadi di kalangan kita ni semua warna apa? Pak Khadijah semua warna apa? Labu. Kelabu. Wah. Cantuman orang Laut dengan orang Melayu lah. Ya. Okey gitu. Ya, sudah cikgu tak suka kata kat orang. Okey, kita masuk seterusnya. Apa ciri seterusnya? Ramli Wira Udang. Undang-undang. Ya, Undang-undang. Ya, Kera Lempang Wira Udang. Udang adalah undang-undang. Okey, bila disebut undang-undang, undang-undang ni terus bagi tahu, undang-undang ni ada dua undang-undang. Iaitu dua undang-undang bertulis zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ada berapa undang-undang bertulis? Dua. Iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Laut Melaka. Ya, jadi semua ada berapa undang-undang? Dua undang-undang. Yang pertama Hukum Kanun Melaka. dan yang kedua Undang-Undang Laut Melaka. Pandainya. Apa masuk wilayah tadi? Kawasan. Kawasan. Apa masuk lambang? Simbol. Oh, pandainya. Kerajaan wujud kerana ada apa? Raja. Raja. Ya. Apa tanggungjawab rakyat? Ada berapa tanggungjawab rakyat? Tiga. Pertama, Taat. lagi Setia. Patuh. Patuhi undang-undang. Ya, patuh pada undang-undang. Pandainya. Bila disebut undang, semua undang ada berapa dalam Melaka? Dua. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. dan Undang-undang Laut Melaka. Ya, pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Alhamdulillah. Okey, tengok yang kedua. Undang-undang digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Ada berapa kegunaan undang? Ada dua kegunaan. Yang pertama untuk siapa? Mengukuh Untuk kerajaan. Dan yang kedua untuk siapa? rakyat. Untuk rakyat. Ada berapa kegunaan undang? Ada dua. Kerajaan dengan rakyat. Kalau untuk kerajaan, apa guna dia? Mengukuhkan. Mengukuhkan kerajaan. Untuk rakyat, apa guna dia? Melindungi rakyat. Jadi ada berapa guna undang-undang? Dua. Untuk siapa? Kerajaan. Dan yang kedua untuk siapa? Rakyat. Rakyat. Apa guna untuk kerajaan? Mengukuhkan kerajaan. Dan apa guna untuk rakyat? Melindungi rakyat. Jadi semua ada berapa undang-undang? Dua. Dua. Yang pertama hukum kanun. Melaka. Dan yang kedua undang-undang
Laut Melaka. Melaka. Ye, pandainya semua pelajar-pelajar cikgu tahniah. Cikgu sebagai seorang guru, cikgu rasa bangga dengan kamu semua. Okey, kita masuk kepada ciri yang terakhir. Apa ciri yang terakhir tadi? Siapa boleh abang? Kedaulatan. Kedaulatan, pandainya. Okey, kita tengok kedaulatan. Bila disebut kedaulatan, kedaulatan ni adalah kuasa. Kedaulatan ni merujuk kepada apa? Kuasa. Ingat nak kedaulatan merujuk kepada apa? Kuasa. Ya, kuasa siapa ni? Kuasa sultan. Ya, kuasa sultan. Bila disebut kuasa sultan, sultan adalah pemerintah tertinggi. Ya, pandainya. Jadi bila disebut kedaulatan, kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi yang dimiliki oleh sultan. Seorang sultan. Jadi apa maksud kedaulatan? Kedaulatan merujuk kepada kuasa. Ya, kedaulatan merujuk kepada apa? Kuasa. Kuasa tu tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Pasal apa dia tinggi? Sebab kuasa tu dimiliki oleh siapa? Seorang sultan. Sultan, pandainya. Okey, tengok huraian dia. Yang pertama, dia berkuasa penuh ataupun dia berkuasa mutlak untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. Dia berkuasa mutlak mengawal rakyat dan wilayahnya. Yang kedua, dia diakui oleh kerajaan lain. Dan yang ketiga, bebas dari campur tangan kuasa asing. Kerajaan lain akui tak kedaulatan raja? Ya, akui. Dan yang ketiga, dia bebas dari campur tangan kuasa asing. Dapat tak? Dapat. Okey, dia berkuasa mutlak terhadap rakyat dan wilayah. Kemudiannya dia diakui oleh kerajaan lain. Dan sekali bebas dari campur tangan kuasa asing. Okey, cikgu nak bagi formula boleh? Boleh. Jadi semua kuasa sultan ni ada berapa perkara di bawah dia? Ada tiga kan? Yang pertama, sultan ni berkuasa mutlak kepada siapa? Rakyat dan wilayah. Rakyat dan wilayah. Yang kedua, dia diakui ke tak diakui? Diakui. Diakui oleh kerajaan lain. Ya, last sekali, ada orang campur tangan tak dengan kerajaan dia? Ada kuasa asing. Bebas dari campur tangan kuasa asing. Kuasa asing. Jadi formula dia, muka aku bebas. Muka tu merujuk pada apa? Mutlak. Pandainya. Wah, sejak bila memahami isi hati cikgu ni? Cikgu dah kahwin dah noh. Okey, muka tu merujuk kepada mutlak, persamaan pada huruf MU. Jadi raja berkuasa Mutlak. mutlak kepada rakyat dan wilayahnya. Aku tu merujuk kepada apa? Ya, diakui oleh siapa? Oleh kerajaan lain. Last sekali, bebas tu apa? Bebas daripada campur tangan. Bebas dari campur tangan kuasa asing. Jadi muka aku bebas. Okey, last sekali kita tengok contoh. Contoh kerajaan Cina di bawah dinasti Ming. Contoh kerajaan Cina menghantar siapa? Laksamana Cheng Ho. Ya, kerajaan Cina menghantar Laksamana Cheng Ho. Laksamana tu sepatutnya kena buat tanda soal. Menghantar Laksamana buat tanda soal Cheng Ho. Pasal apa kena buat tanda soal? Kat mana? Pandainya. Okey. Fahami sikit cikgu ni. Okey, jadi kerajaan Cina menghantar Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan dengan Melaka. Yang penting pelajar kena ingat, kerajaan Cina hantar siapa? Laksamana Cheng Ho. Apa tujuan dia? Untuk mengeratkan Hubungan dengan Melaka. Ya, jadi bila disebut daulat, daulat tu merujuk kepada apa? Kuasa. Ya, kuasa tertinggi. Kerana daulat tu merujuk kepada kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi dimiliki oleh siapa? Sultan. Sultan. Apa formula daulat? Muka aku
Muka aku Bebas. Muka aku bebas. Pandainya. Muka tu merujuk kepada berkuasa Mutlak. mutlak. Dengan siapa? Rakyat dan Rakyat dan wilayah. Ya, aku tu merujuk pada apa? diakui. Diakui oleh siapa? Kerajaan lain. Kerajaan lain. Dan last sekali bebas. Bebas daripada apa? Bebas Campur tangan kuasa asing. Campur tangan kuasa asing. Pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Tahniah. Okey, bila disebut bebas dari campur tangan kuasa asing, kerajaan Cina buat apa dengan Melaka? Mereka hantar apa? Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Laksamana ke Kotiau di mana? Laksamana. Laksamana Cheng Ho. Pasal apa kerajaan Cina hantar Laksamana Cheng Ho ke Melaka untuk buat apa? Untuk mengeratkan hubungan China dengan Melaka. Dengan Melaka. Pandainya. Tahniah semua sekali. Alhamdulillah. Okey, jadi kesimpulan dia, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka semua sekali ada berapa? Ada 6. Pandainya. Apa formula dia? Kera Lempang udang bulat. Ya, kera lempang wira udang bulat. Bila disebut kera merujuk, kera bermaksud apa? kerajaan. Bila disebut kerajaan, macam mana boleh wujud kerajaan? Ada raja. Raja, pandainya. Kera lempang. Lempang tu merujuk dah bang? Lambang. Apa maksud lambang? Simbol. Simbol, pandainya. Kera lempang. Wira. Wi tu apa dia? Wilayah. Wilayah pengaruh. Apa maksud wilayah? Kawasan. Kawasan pemerintahan Raja. Ya, pandainya. Wira. Ra tu merujuk dah bang? Rakyat. Rakyat. Bila disebut rakyat, ada berapa tanggungjawab rakyat? 3. Yang pertama, Taat. lagi setia dengan patuh. Pandainya. Di undang-undang. Udang tu merujuk dah apa? Undang-undang. Undang-undang Kesultanan Melaka semua ada berapa? 2. Yang pertama hukum kanun Melaka. dan yang kedua undang-undang Laut Melaka. pandainya. Dan last sekali kedaulatan. Kedaulatan tu membawa maksud apa? Kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi yang dimiliki oleh Sultan. ya, pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Tahniah. Sangat-sangat pandai. Tahniah diucapkan kepada cikgu. Okey, sampai situ ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Ada. Okey, jelas semua? Jelas. Okey, kalau tak ada soalan struktur cikgu bagi tu dah habis dekat jawab? Tak ada buka je kot. Tak ada buka. Ya, tak apa. Lagi cikgu sendkan lagi kita masuk skema dah. Tak apa, kita bincang tu jawapan. Kita tengok dulu soalan struktur balik. Okey, ni adalah soalan struktur dia. Bagaimana cikgu Sen, siapa yang boleh buka tu boleh tengok balik. Okey, kita bincang lah. Ada dia selalu soalan struktur SPM dia ada macam ni lah. Dia ada satu soalan, dia ada pecahan. Dia ada A, B dengan C. Kemudian markah penuh bagi satu soalan struktur hanya 10 sahaja. Jadi dia akan pecah, selalu dia akan bagi A tu 2 markah, B tu 4 markah dan C tu adalah 4 markah. Semua sekali jumlahnya adalah 10. 10. Ya, okey. Kita bincang satu persatu. Tengok soalan A dulu. Siapa yang dah ada, boleh yang dah print boleh rujuk dekat atas. Yang tak ada tak apa, kita bincang je. Okey, kita tengok soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan 2 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Bangsa. Soalan ni dia nak kita uraikan tentang apa? 2 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka tadi yang kita belajar semua ada berapa? 6. Benar, pandainya. Ada formula tak? Ada. Apa formula dah? Kera lempang udang bulat. Ya, pandainya. Okey, kalau tengok di ruangan jawapan soalan struktur A ni, dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Di ruangan jawapan dia kan? Ya. Kalau yang jenis di ruangan jawapan soalan struktur, dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman macam ni. Dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Jadi bermaksud pelajar kena jawab terus. Tak perlu ambil balik ayat pembuka. Bila cikgu sebut pembuka, apa maksud kena ambil pembuka soalan? Cikgu test nah. Bila orang tanya kamu, siapakah nama kamu? Macam mana pembuka jawapan dia? Nama saya ialah. Saya ialah, betul tak?
Betul. Ya, jadi kalau soalan tu dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman, dia tak ada noh. Kalau tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman, wajib kena buat pembuka soalan. Tapi soalan ni dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman tu? Ada. Ya, kalau ada tak payah dah buat pembuka. Jawab terus je. Kalau jawab terus, tadi formula dia, kera lempang. Kera tu tulis terus dekat kerajaan. Dan 2 Roman tu lempang tu merujuk apa? Lambang kebesaran. Pandainya. Jadi 2 Roman tulis terus lambang kebesaran. Jadi ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ada 2 saja ke? Ada 6. Ada 6. Ada 6. Ada berapa lagi ciri yang tak ada? Lagi 4. 4. Ya, dalam sejarah boleh dah nak tambah lagi 4 jawapan tu? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Boleh kot. Dalam sejarah boleh tambah jawapan lagi. Ingat sampai SPM lah. Dalam sejarah semua pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Ini bukan galak tak tahu lah. Galak bagi jawapan. Jadi lepas 2 Roman nombor apa lagi? Lepas 1 Roman, 2 Roman, lepas nombor 2 Roman? Ya, 3 Roman. Dekat 3 Roman tu boleh tulis di bawah dah. 3 Roman, apa jawapan dia lagi? Kera, lempang, wira. Wi tu apa? Wilayah. Wilayah. 3 Roman tulis wilayah pengaruh. Kemudian 4 Roman apa? Rakyat. Rakyat. 5 Roman apa? Udang. Undang. Dan last sekali 6 Roman apa? Kedaulatan. Kedaulatan. Ya, pandainya. Kalau kita, dengar soalan Cikgu Nah. Kalau kita bagi jawapan lebih, kena potong markah dah untuk sejarah? Tak. Ya, tak kena potong pun markah. Bermaksud kalau kamu bagi lebih, kamu akan keluar periksa dalam keadaan sangat puas. Oi, aku belajar semua kot, jadi aku tulis semua. Jadi bermaksud kamu sangat layak untuk dapat markah penuh. Jadi jangan bimbang dah. Memang confirm akan dapat 2 markah penuh. Ya. Okey, faham tak sampai situ? Faham. Okey, kita masuk soalan B. Soalan B dia tanya, mengapakah pula? Mengapakah 2 ciri dalam soalan 1A diperkenalkan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Soalan ni ditanya kita tentang mengapakah. Mengapakah ni merujuk pada apa? Soalan. Sebab. Mengapakah merujuk pada apa? Siapa boleh abang cikgu? Apa maksud mengapakah? Tanya soal. So bagi Ya, ia memang tanda soal. Mengapakah tu merujuk pada apa? Dia nak kita huraikan. Sebab. Ya, pandainya. Jadi soalan B ni ditanya sebab 2 ciri dalam soalan 1A diperkenalkan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau rujuk balik pada A tadi, kita jawab 2 kan? Kerajaan dengan lambang. Ingat lagi tak macam mana boleh wujudnya kerajaan? Ya, ingat ada raja. Adanya raja, pandainya. Apa maksud lambang? Lambang simbol. Simbol bagi sesebuah kerajaan. Okey, tengok soalan B ni. Kalau tengok soalan B ni di ruangan jawapan dia ada tak nombor 1 Roman dan 2 Roman macam soalan A tadi? Tak ada. Kalau ada bermaksud nak jawab kena buat apa? Kena ada pembuka soalan. Ambil balik keyword soalan tu. Jadi kalau nak ambil balik keyword soalan bermula daripada mana? Sebab. Ya, sebab. Kalau tak mahu bermula pada sebab, terus bermula daripada ciri. Ciri kerajaan diperkenalkan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kerana. Ataupun cara yang kedua, ambil start daripada perkataan sebab. Kenapa bermula daripada perkataan sebab? Mengapa tu sebab? Ya, sebab ditanya mengapakah. Okey, jadi sebab kerajaan diperkenalkan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kerana adanya raja. Titik. Ya, titik. Sampai situ dah 1 markah. Bila disebut raja, ingat lagi dah, raja adalah pemerintah Tertinggi. dan raja dibantu oleh siapa? Pembesar. Pandainya. Ya. Tengok ayat nah, tengok ayat. Cikgu ulang balik. 1 markah. Markah yang pertama dia ada dekat ayat sebab kerajaan diperkenalkan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kerana adanya raja. Perkataan adanya raja tu dah dapat markah. Markah yang kedua dia dekat ayat ni. Raja lepas adanya raja titik
Raja adalah pemerintah tertinggi. Raja adalah pemerintah tertinggi itu satu lagi markah, dah 2 markah. Kemudiannya dan dibantu oleh pembesar. Perkataan dibantu oleh pembesar satu lagi markah. Jadi bermula daripada sebab kerajaan sampai perkataan dibantu oleh pembesar boleh dapat apa markah? 3. 3. Oh, ya pandainya. Tu baru hurai satu ciri. Kemudiannya yang kedua kita nak hurai apa pula? Lambang kebesaran kan? Ya. Macam mana kita nak hurai lambang kebesaran? Kita nak pisahkan dia dengan ciri yang pertama menggunakan perkataan apa? Menggunakan perkataan manakala. Ingat no? Nak pisahkan ataupun nak buat perbezaan ciri pertama dengan ciri kedua menggunakan perkataan manakala. Manakala lambang kebesaran pula diperkenalkan dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kerana merupakan simbol bagi sesebuah kerajaan. Ya, di situ dah satu markah. Dia dekat perkataan merupakan simbol bagi sesebuah kerajaan. Simbol bagi sebuah kerajaan tu satu markah. Sampai situ titik. Tak payah, kalau kamu nak tambah lagi, bukan cikgu kata tak payah no. Maksud tak payah tu, tak perlu tambah pun tak apa dah. Tapi kalau masih ingat, nak tambah lagi pun boleh. Kalau nak tambah dia akan jadi macam ni. Dan kedaulatan sultan yang memerintah. Kalau tambah perkataan kedaulatan sultan yang memerintah, tambah lagi satu markah. Situ dah 2 markah. Kenapa cikgu tak suruh pelajar cikgu ingat dan kedaulatan sultan yang memerintah tu? Sebabnya dalam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka dia ada ciri khas iaitu tentang kedaulatan. Jadi untuk sampai lambang tak perlu ingat perkataan kedaulatan sultan yang memerintah. Hanya sekadar ingat setakat mana? Simbol bagi sesebuah kerajaan. Dapat tak? Dapat. Okey, sampai perkataan simbol bagi sebuah kerajaan tu titik satu markah. Contoh lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. Ada berapa lambang kebesaran yang cikgu suruh ingat? 2. Wah, yang pertama apa? Ada istiadat. Ada istiadat dan Warna. Penggunaan warna. Ya, bagus. Jadi dekat dalam periksa tulis, dia akan jadi macam ni. Contoh lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka ialah ada istiadat dan penggunaan warna, titik. Sampai dan penggunaan warna tu dapat lagi satu markah. Sebab semua contoh, tak kira bagi contoh 8 ke 10 ke, bagi contoh 3 ke, 4 ke, 5 ke, 506 contoh ke, semua hanya dapat apa markah? Satu markah sahaja. Jadi bagi lambang tu semua sekali boleh dapat apa markah? 2 markah penuh. Jadi kalau 3 tambah 2 dah jadi apa? Dah jadi 5 kan? Layak dah dapat 4 markah penuh? Layak. Sangat layak. Sebabnya 2 markah untuk kerajaan dan 2 markah lagi untuk lambang. Jadi boleh dapat 4 markah penuh. Jelas tak semua pelajar cikgu? Jelas. Siapa tak faham sampai situ? Kalau nak buat perbandingan antara ciri pertama dengan ciri kedua, dia kena guna perkataan apa? Kalau nak buat perbezaan ciri pertama dan ciri kedua, dia kena guna perkataan apa tengah-tengah? Kata jelas tadi. Macam mana nak buat perbezaan ciri pertama dengan ciri kedua? Dia kena guna perkataan apa? Manakala. Manakala. Ya, pandainya. Okey, last sekali kita masuk soalan C, no? Last sekali. Soalan C tanya proses pembentukan negara dan bangsa Malaysia sememangnya unik. Berikan bukti untuk menyokong pernyataan tersebut. Untuk batch kamu, batch pelajar yang akan ambil SPM pada tahun 2022 ni, kamu kena diajar secara wajib tentang kaedah menjawab soalan kebat menggunakan 4 cara tu. Iaitu mesti ada isi, mesti ada huraian, mesti ada contoh dan mesti ada kesannya ataupun inference. Tak apa, hari ni cikgu akan sentuh dulu secara sepintas lalu apa itu isi, apa itu huraian, apa itu contoh dan apa itu kesan ataupun inference. Okey, tengok soalan kebat ni jawapan dia jadi macam ni. Ambil balik pembuka soalan. Kenapa soalan ni perlu ambil balik pembuka soalan? Sebab dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman tak di ruangan jawapan? Ada. Ya, jadi pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Proses pembentukan negara dan bangsa Malaysia sememangnya unik kerana tidak melibatkan pertumpahan darah. Jadi isinya apa? Tidak melibatkan pertumpahan darah. Titik. Pertumpahan darah. Ya, kemudiannya macam mana nak mulakan huraian?
Huraian bermula daripada perkataan hal ini. Huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Hal ini. Ya, penanda wacana tu isi yang lain. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini kerana kemerdekaan negara dicapai melalui rundingan antara pemimpin pelbagai kaum. Ya, kemerdekaan negara dicapai melalui apa? Rundingan. Huraian satu lagi markah. Yang ketiga, buat masuk contoh. Contoh bermula daripada perkataan contohnya. Contoh bermula daripada perkataan apa? Contohnya. Contohnya. Ya, contohnya koma. Ya, contohnya koma kewujudan Pakatan Murni antara pelbagai parti di tanah Melayu seperti UMNO, MCA dan MIC yang bergabung menjadi Parti Perikatan. Ataupun ayat ringkasnya lagi, contohnya Parti Perikatan diwujudkan yang merupakan gabungan antara UMNO, MCA dan MIC. Ingatlah Parti Perikatan dalamnya ada berapa gabungan? Ada 3 gabungan parti dalam tu, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Okey, dengar soalan cikgu. Antara MCA dan MIC, mana satu India, mana satu China? MIC dia. Mana India? India yang mana? MCA ke MIC? MIC. MIC pandainya. Jadi MCA tu China ke India? China. Wah, lagi pandai yang tu. Yalah, data MIC tu India, jadi MCA tu automatik China. Pandainya. Ya, tengok huruf tengah-tengah tu. Kalau MIC huruf tengah dia I, jadi India. Kalau MCA huruf tengah dia C, jadi China. Okey, jadi contohnya Parti Perikatan diwujudkan yang merupakan gabungan UMNO, MCA dan MIC. Titik. Last sekali. Untuk menjawab, untuk memenuhi isi yang pertama kena ada kesannya. Kesannya wujud perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum. Okey, jadi layak dapat 4 markah. Dia mesti ada isi, ada huraian, ada contoh dan last sekali ada kesannya. Ada kesan. Jadi 4 markah. Hanya perlu satu isi je. Dia hurai dia, ada contoh, ada kesan dia. Tak perlu tambah 2-3 isi. Satu isi dah layak dapat 4 markah penuh. Tak apa, yang ni cikgu akan sentuh dengan lebih lanjut lagi. Untuk hari ni cikgu memperkenalkan dulu secara sepintas lalu kat semua. Jadi untuk soalan kibat ni wajib ada apa perkara? Ada 4 perkara no? Dia ada isi, kemudian dia ada huraian. Huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Hal ini. Kemudian dia ada contoh dan last sekali ada kesan. Okey, jangan bimbang. Yang ni cikgu semua nota ni cikgu akan share dalam grup WhatsApp nanti. Jadi pelajar boleh tengok balik dan buat ulang kaji sekali lagi. Okey, permintaan cikgu yang terakhir kepada semua pelajar. Cikgu dengar semua pelajar Pak Khadijah ni, cikgu nak minta cuba hafal balik semua ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka tu dan tulis termasuk dia punya huraian wajib yang cikgu bagi tahu tadi. Boleh tak? Boleh. Siapa yang dah ingat boleh tulis dalam kertas dan send dalam grup WhatsApp Pak Khadijah tu. Permintaan cikgu yang kedua, kalau boleh grup WhatsApp Pak Khadijah tu saja di-delete sebab cikgu nak guna satu grup dalam WhatsApp. Nanti berlambak-lambak WhatsApp berasak handset cikgu nanti. Guna satu sudahlah grup WhatsApp, iaitu grup WhatsApp sejarah 4 Hawa dan Pak Khadijah. Boleh tak guna grup WhatsApp tu? Boleh. Jadi grup WhatsApp sejarah yang Pak Khadijah tu delete. Kita guna satu dah lah. Handset cikgu dah lah murah. Nanti banyak sangat grup WhatsApp terbakar handset cikgu nanti. Okey, jadi permintaan cikgu yang terakhir ni tolong hafal balik semua ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka tu termasuk huraiannya yang cikgu sebut tadi. Boleh rujuk dalam nota ni, sekali cikgu share dalam grup. Dan tolong hafal, lepas dah ingat tulis balik dalam kertas isi termasuk huraian dia. Siapa yang dah ingat bubuh dalam grup, nanti tulis nama siapa yang dah share dalam grup tu. Okey, pelajar-pelajar cikgu sampai situ saja. Ada tak apa-apa soalan? Tak ada. Ada. Jadi jelas nak? Jelas. Okey. Jadi depan ni cikgu akan share dalam grup. Boleh tulis balik dalam kertas, hafal dan share dalam grup. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi kelas berikutnya. Okey, jumpa lagi. Jaga diri elok, duduk kat rumah. Jangan lupa jaga kesihatan. Cikgu doakan semoga semua akan berjaya dengan sangat cemerlang dalam SPM pada tahun 2022 nanti. Semoga semua berjaya dapat A tambah untuk sejarah dan semua A tambah untuk semua subjek. Amin. Okey, itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Cikgu. Ecoh. Apa dia?